Okay, sekejap aku rekod sekejap. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Okay, tahniah hari ni esok dah sekolah ni. Korang dah ready ke untuk sekolah esok ni? Persiapan. Persiapan malam dah settle dah. Dah ready dah ya? Harap-harap dah ready lah. Mudah-mudahan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita nak masuk bab kereaktifan logam. Masuk bab kereaktifan logam. Okey, so bab ni kita akan masuklah beberapa perkara mengenai logam. Okey. So, mula-mula kita tengok dulu apa itu kepelbagaian logam ya, mineral, kepelbagaian mineral. Kita selalu minum air mineral. Okey, yang pertama ni mineral ni wujud macam mana? Mineral secara semula jadi dia wujud sebagai pepejal. Secara semula jadi dianya wujud secara pepejal. Okey. So, dia mempunyai sifat-sifat struktur hablo dan komposisi kimia tertentu. Okey. Pertamanya, unsur semula jadi. Contohnya macam emas, perak, diamond. Itu unsur semula jadi. Unsur ni maksudnya dirinya je lah. Kalau sebut unsur tu dirinya. Satu lagi, sebatian. Bila sebut sebatian ni, dia gabunglah dengan beberapa unsur lain. Dia bergabung dengan unsur-unsur lain. Contohnya macam bauksit, hematit, galenik, kalsisterit dan sebagainya. Itu namanya adalah sebatian. Jadi kat sini ada dua ya. Ada unsur iaitu dirinya saja. Sebatian ni gabungan benda-benda lain. Mungkin ada 2 atau 3 unsur lah dalam sebatian ni. Okey, now kita nak masuk pula nama-nama yang popular. Yang selalu keluar lah. Okey, yang pertama namanya hematik. Hematik ni daripada besi. Nanti akan datang, korang kena tahulah ni bila sebut ferrum ni. Kalau ada nama ferrum tu maksudnya besi. Jadi hematik ni adalah kumpulan besi. Sebab dia adalah sebatian tau. Jadi bila sebut sebatian, jadi dia ada 2 unsur. Yang pertama korang nampak sini. Yang pertama unsur ferrum. Senang je. Yang kedua korang tengok oksida. Bila oksida ni sebenarnya dia adalah oksigen. Oksigen bila bertindak balas namanya jadi oksida. Jadi kalau ada oksida tu dia adalah oksigen. Jadi hematik gabungan besi dan juga oksigen. Okeylah. Ferrum ni sebenarnya besi lah. Kita boleh panggil besi. Kita boleh panggil ferrum. Kita boleh panggil iron. Yang kedua adalah kalsisterit. Kalsisterit ni kita ada stannum. Stannum ni adalah timah. Stannum ni adalah timah. Jadi kat sini gabungan apa? Kita ada stannum. Kita ada oksigen. Ada 2 lah. Satu kita ada stannum. Satu lagi kita ada oksigen. So kita ada 2. Ada stannum dan juga oksigen. Okey, yang seterusnya kita ada kuarza. Kuarza ni daripada silikon. Silikon ni kalau bahasa biasa dia adalah pasir. Pasir itulah pasir yang kita boleh buat cermin. Yang kita boleh buat kaca, gelas tu kan, tu namanya silikon. Jadi silikon oksida. Jadi ada 2 lah. Silikon, satu lagi adalah oksigen. Walaupun namanya dioksida, oksigen juga. Di tu 2, ada 2 oksigen. Okey, seterusnya bauksit. Bauksit ni banyak dekat Pahang. Kalau korang pergi Pahang ataupun pergi naik highway LPT tu kan. Dekat jambatan, dekat-dekat dengan Kuantan, nak masuk ke Cerating tu.
Jalan mereka kat situ merah nampak kalau korang perasan lah. Boksit ni terdiri daripada aluminium yang banyak. Jadi terdiri daripada aluminium dan juga satu lagi adalah oksigen. So ada dua lah guys. Kan? Okay, now kita nak masuk yang berikutnya. Berikutnya adalah namanya galena. So, apa itu galena? Galena ni daripada plumbum. So, satu kita ada plumbum. Satu lagi sulfida. Sulfida tu sulfur. Sulfur. Sulfur ya. And then kita ada pirit. Pirit ni pun adik-beradik hematik. Hematik. Pirit. Ada ferrum guys. Ferrum ni besi ingat ferrum ni besi. Jadi ferrum. Okay, sulfida adalah sulfur. Last adalah kalsit. Okay, kalsit. Kalsit tu adalah kalsium. Kalsium karbonat untuk tulang-tulang kita. Kita ada kalsium. Ada kalsium karbonat. Karbonat tu maksudnya ada karbon, ada oksigen. Okey, ada karbon, ada oksigen. Jadi kalsium karbonat ni memang namanya panjang sikit lah. Kandungan unsur dia banyak. Jadi ini adalah mukadimah kita mengenai logam-logam antara unsur dan sebatian yang ada dekat bumi kita ni. Banyak lagi lah guys. Silibus kita ada ini saja, kita belajar ni je lah. Okey, sampai di sini korang ada apa-apa nak tanya tak? So far so good. Boleh aja kan? Okey, ada soalan apa tak tanya guys? Nak salin dulu. Dah salin dah? Macam mana mudah nak ingat? Okey, aku beritahu nanti. Semua ni nanti tak payah hafal Zudin. Kita ada beberapa perkara yang agak popular lah. Contohnya, boksit popular. Boksit popular. Satu lagi hematik. Satu lagi pirit. 3 tu popular. Yang lain tu insya-Allah lah jarang-jarang tanya. Jadi Zudin kalau nak hafal sangat, hafal 3 tu dah okey dah. Sekurang-kurangnya. Yang lain tu kira ni lah. Kira rajin hafal. Okey Zudin. Jadi hematik, boksit dengan kalsit. Kalsit dengan pirit. Cukup lah. Okey Zudin sebab kalau nak hafal, kena hafal nama-nama dah pula ni. Besi popular besi. Ferrum ni popular dua ni. Jadi hematik tu ferrum oksida. Pirit tu ferrum sulfida. So insyaAllah tu apa ni Zudin? Nanti kita tengok soalan nanti. Dah siap nanti minggu depan kita akan buat soalan. InsyaAllah. Okey, now kita masuk contoh-contoh mineral semula jadi dan kegunaannya dalam kehidupan. Dalam kehidupan kita ni, apa yang kita pakai? Contohnya kalsium oksida. Kalsium oksida nama kita panggil adalah kapur baruh ataupun kapur toho. Korang pernah dengar tak kapur toho ataupun kapur baruh? Namanya kalsium oksida bersifat base menetralkan tanah asid. Kalau katakan tempat kita banyak hujan asid, jadi dia akan gunakan kapur toho lah untuk menetralkan asid tempat kita. Okey, next. Seterusnya kita ada silikon. Ingat silikon apa? Silikon ni pasir ingat pasir. Jadi nama biasa kita panggil pasir lah. Pasir ni kita boleh buat kaca. Yang kaca kita buat dekat tingkap rumah tu semua daripada pasir guys. Kaca daripada pasir Okey lagi. Kalsium karbonat. Okey, korang ingat kalsium, korang ingat lantai rumah.
Kalsium karbonat ni rantai rumah. Lantai rumah boleh ataupun korang ingat batu cave. Sebab batu cave tu daripada banyak kalsium karbonat, iaitu batu kapur, gua batu kapur. Gua batu kapur. Jadi ingat kalsium karbonat, ingat gua batu kapur. Ya. Tengok tu dia boleh membuat binaan. Buat lantai, buat dinding. Buat semen, campur dengan semen. Okey, karbon paling banyak digunakan ya. Karbon paling banyak digunakan lah dalam telefon. So, karbon yang paling mahal adalah diamond lah. Karbon yang paling mahal adalah diamond. So, dia sangat keras. Biasanya kita gunakan diamond dalam industri mengorek tanah. Okey. So, dia boleh gerudi lah, matanya kuat, keras kan. Dia boleh gerudi batu-batu kat bawah untuk menggali minyak. Menggali minyak petroleum. Sebab diamond ni sebenarnya berasal daripada pokok-pokok yang mati ribuan tahun. Dihempap lama-lama, dia mati dan memberi tekanan yang tinggi menjadikan dia diamond. Mahal lah dia guys. Dia sangat mahal. Okey, seterusnya namanya adalah natrium klorida, iaitu garam dapur. Okay, garam dapur yang kita makan tu natrium klorida. Natrium klorida. Dalam bahasa Inggeris namanya sodium. Kalau sebut sodium chloride, chloride pun betul juga dalam bahasa Inggeris. Sebab kadang-kadang kita beli dekat kedai kan, beli garam itu tulis sodium. Sodium tu bahasa Inggeris, bahasa Melayu natrium. Sodium dengan natrium sama je. Okey, klorida. Aluminium silikat takat lebur membuat tembikar. Ini pasu bunga. Lebih kepada tanah liat. Dia warna merah guys. Kalau korang selalu lalu LPT tu kan, balik ke Pantai Timur ke, korang nampak lah dekat area nak masuk Cerating tu banyak tanah-tanah merah. Jadi ini semua korang tak payah hafal. Tak payah hafal. Nanti kita akan buat banyak latihan, automatik korang ingat sendirilah. Tak ingat pun nanti dia akan terngiang-ngiang dekat telinga kita. Okey, ini korang salin dulu. Banyak bab ni banyak sikit nak kena ingat. Sebab nama satu banyak, satu lagi nak ingat susunan dia. Kat mana atas, kat mana bawah. Okey, now cikgu nak masuk pula, namanya adalah siri kereaktifan logam. Siri kereaktifan logam. Nampak tak ni anak panah ni? Yang ni kena hafal. Ini akronim yang berbeza lah. Yang ni juga ada akronim dia. Sebab ni popular. Okey. So, yang paling tinggi ni paling reaktif. Reaktif. Kena air pun dia boleh terbakar. Macam kalium dengan natrium ni, kena air pun dia boleh terbakar ya, sebab dia aktif. Nanti kita juga ajar macam mana nak hafal dia. Okey, membina siri kereaktifan logam. Kereaktifan ni maksudnya adalah kecergasan. Okey, tindak balas. Siri kereaktifan logam senarai susunan logam berdasarkan kereaktifan terhadap apa? Terhadap oksigen. Maksudnya bertindak balas dengan oksigen. Yang paling tinggi tu paling cepat bertindak balas. Semakin reaktif suatu logam, semakin cergas. Tindak balas terhadap oksigen. Okey, korang salin dulu. Cikgu nak tunjuk sikit macam mana cara nak hafal nama-nama ni semua ni. Okey, dah ready dah? So, mula-mula korang hafal. Kalau nak cantik, mesti ambil zat
besi. Okey, korang buat sampai situ dulu. Okey, kalau nak cantik mesti ambil zat besi setiap pagi cun hingga habis au. Okey. Jadi inilah cara cikgu nak ingat. Kalau nak cantik, mesti ambil zat besi setiap pagi cun hingga habis au. Ke korang ada akronim lain? Izzuddin ada akronim lain tak, Izzuddin? Arik ke ada akronim lain kat sekolah belajar? Ke belum masuk lagi bab ni? Kawan-kawan kalau ada akronim lain boleh share? Boleh share, nanti bolehlah kita berkongsi-kongsi cara-cara. Arik belum belajar lagi. Oh, okey, okey. Belum lagi juga. Okey, okey. Alright. Okey, mula-mula kalau ni merujuk kepada K lah ni. Mula-mula ni paling tinggi K Okey, K. Yang kedua nak ni adalah Na, natrium. C ni adalah Ca, kalsium. Lepas tu Mg, magnesium. A ni adalah Al, aluminium. Zinc adalah zinc. Besi ni ferrum ya. Ingat besi, ingat ferrum. Setiap ni stannum. Pagi ni plumbum. Ni adalah cuprum. H adalah Hg. Hg ni adalah mercury. Abis argentum. Au tu adalah aurum, emas. Aurum ni emas. Ag ni silver ya, perak. Duit perak, duit emas. Ag tu aurum, perak. Orang dulu-dulu guna duit perak, aurum lah. Ya, sebab itulah emas ni mahal ya. Sebab apa? Sebab dia kurang reaktif. Maksudnya dia nak berkarat pun susah. Emas dengan perak ni nak berkarat susah. Sebab tu dia duduk paling bawah, kurang reaktif. Jadi bila dia kurang reaktif, kurang berkarat, orang buatlah penghiasan. Okey, orang buat alat-alat perhiasan. Rantai, gelang. Sebab tu dia tak berkarat. Mungkin kalau ada kotor je lah kan. Kena-kena daki sikit kotor. Tapi dia tak berkarat. Okey, jadi sebab itulah emas dengan perak dia sangat mahal ya. Sebab dia duduk di bawah siri ke rectifier. Jadi dia tak karat lah guys. Okey, dah hafal belum Izzuddin? Kalau nak cantik, mesti ambil zat besi setiap pagi cun hingga habis au. Okey. Ingat yang tu je. Dah tulis dah? Macam masih dah ambil? Salin dulu. Okey, dah siap boleh cikgu move? Ke masih lagi nak menulis? Dah siap dah?
Okey, dah hafal Okey, jom kita buat. Jadi korang hafal lah sini. Dia kata ni, kalau nak cantik mesti ambil zat besi setiap pagi cun hingga habis au. Ingat yang paling atas paling cergas. Okey, now kita tengok macam mana dia boleh bertindak balas dengan oksigen. Okey, ini berdasarkan tindak balas dengan oksigen. Jadi dia pun mulalah membuat tindak balas logam dan oksigen. Nampak kat sini tak? Logam, oksigen. Okey, now apa yang dibuat? Dia akan ambil satu test tube. Okey, so dalam test tube ni dia letakkan satu serbuk namanya manganat. Ataupun kalium manganat. Kalium manganat ni sebenarnya fungsi dia adalah untuk bekalkan oksigen. Bekalkan oksigen. Tu fungsi dia. Dia tak ada mengena-mengena sini. Dia cuma membekalkan oksigen. Okey. Jadi yang kita nak test sekarang adalah serbuk logam. Ni logam ni. Logam yang kita nak hafal tadi lah kalau nak cantik tu. Okey, lepas tu korang kena hati-hati. Anak panah ni simbolnya hanya boleh dibuat bermaksud dua je. Anak panah ni maksudnya dua. Satu dipanaskan. Satu lagi untuk dialirkan. Maksudnya kita alirkan udara ke guna anak panah. Kalau korang nak labelkan akan datang, tarik panjang saja. Jangan letak anak panah macam ni. Tak boleh ya. Korang tarik je. Okey, lepas tu logam. And then tengah-tengah ni kita letak wool kaca lah. Supaya dia tak tercampur dengan kalium mangan ni. Okey, lepas tu kita letaklah dia punya piring dia. Piring ke, kertas asbestos ke. Apa ni. Apa satu nama lupa cikgu. Tak apalah. So, dia letak tu ya. Kemudian kita panaskan terlebih dahulu. Anak panah tu kita panaskan dia. Okey, lepas tu apa jadi? Kalium mangan, ingat. Kalium mangan ni, dia membekalkan oksigen. Jadi, bila kita panaskan ni, nanti oksigen akan keluar. Akan terhasilkan oksigen. Keluar ke sini. Jadi, persamaan perkataan. Jadi, oksigen dihasilkan campur dengan logam. Okey, ni kita melalui tindak balas lah ya. Dah campur, semua dipanaskan, telah menghasilkan logam oksida. Jadi di sini berlakulah logam oksida. Okey. Sampai sini korang okey tak? Contoh kita ambil. Katakanlah serbuk ni kita ambil magnesium ya. Magnesium. Jadi bila bergabung, magnesium bertindak balas dengan oksigen. Nanti dia akan menghasilkan magnesium oksida. Nampak tak logam oksida kan? Jadi nama dia adalah magnesium oksida. Itulah namanya oksida tu. Logam oksida. Logam oksida. Kalau dicampur benda lain, aluminium, jadilah aluminium oksida. Okey, boleh. Jadi dia buat eksperimen ni, didapati bahawa yang paling reaktif adalah kalium. Dia paling cergas dengan oksigen. Okey, nak tanya apa tak sampai sini? Clear? Any question guys? Ada apa yang tak clear? Izzuddin okey tak? Boleh kan? Boleh insya-Allah. Okey, jom kita buat pemerhatian. Di sini kita pakai logam magnesium tadi. Okey, lepas tu kita perhatikan. Bila kita panaskan, kita nampak nyalaannya amat cepat dan terang. Maksudnya, bila kita nyalakan, bertindak balas dengan oksigen ni. Nampak nyalaan dia terang. Nyalaan dia terang. Jadi, magnesium campur oksigen menghasilkan magnesium oksida. Okey. Aluminium pula. Tengok aluminium. Aluminium kat mana? Mana tinggi magnesium dengan aluminium? Okey. Ni magnesium. Aluminium bawah dia. Jadi, kalau ikutkan, aluminium tu
kuranglah reaktif berbanding magnesium. Jadi nyalaan dia macam mana? Kalau magnesium tu amat cepat nyalaan dia dan terang, manakala yang ini nyalaan dia adalah cepat sahaja. Tak payahlah tulis amat cepat ataupun sangat cepat. Tulis cepat sahaja sebab dia kurang sikit daripada aluminium. Okey, ini amat cepat dan sangat terang ni. Dia tinggal lah sangat terang. Ini terang sahaja. Amat cepat dan amat terang. Jadi, aluminium campur oksigen, kita akan dapati namanya adalah aluminium oksida. Aluminium oksida. Itu sahaja. Okey, zinc pula. Zinc kat mana? Tengok atas. Zinc kat mana? Zinc bawah aluminium. Jadi lagilah kuranglah terang dia berbanding aluminium kan. Jadi zinc, nyalaan zinc ni apa jadi? Nyalaannya adalah perlahan sikit. Dia dah kurang dah. Jadi kita pun buat zinc bertindak balas dengan oksigen dan menghasilkan zinc oksida. Itu aja. Okey, ferron dengan pelambum ni sebab dia kurang aktif, jadi kita nampak baraan je. Ni baraan dia agak terang juga. Baraannya maksudnya tak nyala lah, nampak berbara je. Manakala pelambum, baraan dia malap sikit. Macam arang-arang kan, malap-malap sikit. Sebab apa? Sebab dia dah kurang reaktif. Okey, so ini pun sama. Kita akan buat ferrum. Bertindak balas dengan oksigen. Menghasilkan ferrum oksida. Begitu juga pelambum. Bertindak balas dengan oksigen. Akan menghasilkan pelambum oksida. Pelambum oksida. Dah. Itu aja. Okey, dah. Kita salin dulu ya. Okey, next. Kita tengok lagi kedudukan karbon dalam siri kereaktifan logam. Kalau korang perasan, dekat atas tadi tak ada karbon, guys. Tak ada karbon kan? Sebenarnya ada. Nanti kita tengok kat mana karbon ni duduk. Nanti kita tengok ya, kat mana karbon ni duduk. Okey, karbon ditentukan berdasarkan keupayaan karbon mampu menyingkir oksigen. Nanti diberitahu macam mana maksudnya menyingkir oksigen daripada oksida logam. Okey, tunggu cerita sikit. Okey, bila kita berjumpa dengan biji besi. Korang selalu belajar sejarah biji besi, biji timah kan? Biji besi. So sebenarnya biji besi ni apakah kandungan dia? Okey, biji besi ni kandungan dia adalah ferrum oksida. Biji besi sebenarnya ferrum oksida. Ada ferrum, ada oksigen. Dalam formula tulis FeO. Ferrum oksigen. Sedangkan kita nak besi saja, kita nak ferrum saja, kita tak nak oksida. Jadi ni namanya ferrum oksida ini adalah biji besi. Jadi ideanya macam mana kita nak buang oksida? Jadi nak buang oksida dengan cara kita nak tambah dengan karbon. Faham tak guys? Jadi bila tambah karbon nanti oksida dapat disingkirkan. Maka kita dapatlah ferrum sorang-sorang, iaitu
besi saja. Bukan biji lagi lah. Besi. Jadi inilah peranan karbon sekarang ni. Sebab itu dia kata menyingkirkan oksigen daripada oksida logam. Okey, faham? Boleh. Inilah fungsi karbon ya. Karbon ni dia menyingkirkan oksigen. Dia buang oksigen. Boleh kan? Okey, jom kita buat ayat ni balik. Jadi kat sini karbon adalah menyingkirkan oksigen dari oksida logam. Yang tadi tu oksida logam kita adalah ferrum lah. Ferrum oksida. Tu namanya oksida logam. Jadi karbon ni terletak antara aluminium dan zinc. Terletak antara aluminium dan zinc. Okey, jom kita letak kat mana duduknya. Aluminium dan zinc. Sini. Jadi karbon terletak dekat sini, guys. Okey, jom. Kalau nak bagus lagi, letak kat sini. Tada! So, karbon duduk dekat sini. Faham tak? Antara aluminium dan zinc. Gitu. Kenapa dia tak masukkan dekat logam ini? Sebab dia ni sebenarnya tak terlibat pun dalam kereaktifan logam. Dia tak terlibat. Dia cuma membantu saja. Dia membantu untuk membuang oksigen. Jadi dia bukan sebahagian lah daripada ni. Dia cuma membantu saja. Jadi dia duduk sebagai pelengkap lah, guys. Okey, boleh Jadi dekat sini dia duduk tengah-tengah antara aluminium dan zinc di dalam siri kereaktifan. So macam mana tindak balas ni berlaku ya? Contoh kat sini campuran serbuk oksida logam dan juga karbon. Oksida logam contohnya macam biji besi tadilah. Campur dengan karbon dan dipanaskan. Bila dipanas. So apa yang kita perhatikan? Contoh kat sini dia bagi aluminium oksida. Aluminium oksida. Kita ada zinc oksida dan kita ada plumbum oksida. Jom kita tengok dulu ya. Kita tunjuk balik kat mana karbon duduk. Okey, karbon ni duduk antara aluminium dan zinc. Jadi karbon ni guys, karbon ni hanya berfungsi dengan logam-logam yang di bawah dia sahaja. Hanya berfungsi dengan di bawahnya sahaja. Atas dia tak boleh berfungsi sebab atas tu terlampau kuat sangat berbanding dengan dirinya. Maksudnya kalau aluminium dia tak boleh lawan. Jadi karbon tak boleh ambil oksigen daripada aluminium. Sebab aluminium tu power sangat, dia pegang kuat. Tapi kalau karbon dengan zinc, karbon lagi kuat lah sebab dia duduk atas daripada zinc. Jadi dia boleh rampas lah oksigen tu. Faham tak? Dia kuat jadi dia boleh rampas. Contoh kat sini katalah ada dua aluminium oksida, satu lagi zinc oksida. So kalau ada karbon ni hanya boleh rampas oksigen daripada zinc. Sebab dia duduk berada atas zinc. Dia lagi kuat daripada zinc. Tapi dia tak mampu nak ambil oksigen daripada aluminium. Sebab aluminium ni duduk atas daripada karbon. Jadi aluminium ni pegang kuat-kuat lah. So karbon tak mampu nak ambil. Untuk aluminium ni nanti kita kena guna cara lain. Kita kena guna cara lain lah untuk membuang oksida. Faham guys Jadi karbon tu hanya boleh digunakan logam di bawah dirinya sahaja. Okey, sampai sini korang tanya apa tak? Keliru tak penjelasan Cikgu Di? Boleh faham tak? Boleh Jadi karbon tu mesti kalau nak bertindak balas logam di bawah dia sahaja. Okey, now cuba kita tengok yang pertama ni, aluminium oksida. Okey, kalau kita guna karbon dekat aluminium ni, so apa berlaku tadi? Tiada perubahan lah. Tiada perubahan dia sebab aluminium tu tinggi daripada karbon.
Tak boleh. Jadi karbon kita ni kurang reaktif. Kurang reaktif sebab karbon tu duduk bawah aluminium. Okey, faham? Kalau zinc pula macam mana? Zinc boleh tak? Zinc boleh. Zinc boleh sebab logam tu lebih reaktif daripada zinc. Logam dekat atas. Karbon dekat atas. Okey, boleh. Tapi disebabkan zinc dengan karbon ni dekat sangat duduk, dia punya nyalaan dia pun taklah terang sangat. Nyalaan dia malap sahaja sebab dia dekat sangat dengan karbon tadi. Dan baki pepejal adalah berwarna kelabu. Ni macam abu dia lah, abu dia. Dah terbakar jadi abu kan. Okey, kalau dengan plumbum pula, jom tengok plumbum Kalau plumbum dekat mana? Okey, bayangkan plumbum dekat sini guys, jauh gila. Bila jauh sangat kan. Jadi semakin jauh, semakin kuatlah karbon boleh tarik. Jadi nyalaan dia pun makin terang. Faham tak? Sebab dia jauh sangat duduk, maka nyalaan dia makinlah terang. Okey. So, baki adalah sama juga pepejal kelabu. Pepejal kelabu ni seolah-olah macam abu dia lah. Tapi dia ketul lah guys. Okey, sampai sini guys. Nak komen apa tak? Pasal karbon ni. Macam mana karbon merampas oksigen. Karbon hanya boleh merampas oksigen yang berada di bawah dia sahaja. Okey, boleh. Boleh teruskan lagi tak? Korang okey lagi tak ni? Cikgu nak masuk Arik okey. Cikgu nak masuk hidrogen pula. Kita ada dua Satu karbon, satu lagi hidrogen. Nama susah nak ingat. Betul. Nama susah nak ingat Arik. Tapi daripada sini nanti, kalau Arik nak ambil aliran science stream, lagi banyak nak ingat Arik. Aluminium, ferrum. Cuma tak payah hafal banyak lah. Hafal yang kalau nak cantik tu lah. Belakangnya letak oksida. Tu je. Belakang letak oksida. Hari ingat itu je lah. Kalau nak cantik mesti ambil. Ferrum oksida. Plumbum oksida. Cuprum oksida. Senang je. Ingat nama yang kita hafal, letak oksida. Itu je lah. Tak apa hari kita faham dulu. Nama tak apa. Nama nanti insya-Allah. Okey, selain daripada karbon, kita juga akan menggunakan unsur lain. Iaitu hidrogen pula. Tadi karbon ni hidrogen pula. Okey, untuk apa hidrogen ni? Untuk ditentukan berdasarkan keupayaan hidrogen menyingkirkan oksigen. Nanti kita tengok macam mana daripada logamnya. Karbon terletak di antara ni bukan karbon ni guys, potong-potong. Yang ini tadi karbon lah kan, ni hidrogen lah. Betulkan balik. Hidrogen terletak di antara zinc dan ferrum di dalam siri kereaktifan logam. Siri kereaktifan logam. Okey, jom kita tengok sikit. Dekat mana pula lah hidrogen ni duduk. Okey, so karbon dekat atas. So, yang hijau ni karbon ni guys. Cikgu letak C karbon. Manakala hidrogen terletak kat sini. Antara zinc dan juga ferrum. Di bawah sikit. Hidrogen. Jadi hidrogen pun kalau nak ambil, kena buat yang bawah daripada ferrum lah. Kalau kita nak gunakan dia. Okey. Jom kita buat dulu. Kita buat dulu ya. Okey, now. Okey, sekarang kita tengok tindak balas antara logam oksida dengan hidrogen yang kita label tadi. So, macam mana dia buat?
Okey, kita punya bahan bakar dia sebenarnya adalah dekat ni zinc kan, nampak tak? Ni zinc. Okey. Sebenarnya bahan bakar kita nak uji dekat sini, guys. Ni nak uji sebab sinilah kita punya oksida logam. Contohnya cikgu ambil kuprum oksida. Contohlah ya. Contohnya kuprum oksida. Jadi sinilah kita nak buang ni oksida ni, nak ambil kuprum saja. Dia letak kat situ. Okey. Jadi apa yang dia buat sekarang? Mula-mula kita pernah belajar dahulu logam ni ni zinc kan? Okey, jom kita buat ulang kaji sikit masa form 2. Kita ulang kaji sikit. Logam. Tadi kita belajar logam oksida kan? Ni logam saja. Tambah dengan asid. Okey, menghasilkan apa guys? Siapa ingat lagi? Logam tambah asid jadi apa? Siapa ingat? Hari ingat tak hari? Logam tambah asid jadi apa? Logam asid tak. Logam tambah asid jadi garam. Tambah hidrogen, gas hidrogen. Ingat lagi tak ni? Dah lupa dah. Logam tambah asid menghasilkan garam dan hidrogen. Contoh. Logam ni apa? Logam yang kita hafal tadi lah. Kalau nak cantik, mesti ambil zat besi. Itu logam lah tu. Tu semua tu logam Logam. Contohnya kalau kita ada zinc tadi. Zinc logam lah. Zinc tambah dengan asid hidroklorik. Contohnya HCl. Asid hidroklorik. Dia mesti menghasilkan garam. Dan juga menghasilkan gas hidrogen. Gas ni yang kita nak. Okey. Boleh. Ataupun dulu mungkin tak faham kot belajar tindak balas asid dengan logam. Ni kita belajar lagi. Jadi kena ingatlah logam campur dengan asid, dia menghasilkan garam, menghasilkan hidrogen gas. Ni, hidrogen gas kita nak ni. Okey, kita move Jadi kita kembali balik tadi. Jadi ni zinc logam bertindak balas dengan asid. Jadi dia akan menghasilkan hidrogen. Okey, faham tak sekarang? Jadi sekarang ni hidrogen dihasilkan. Dimasukkan dalam kalsium klorid kontang. Okey, dia tanya nanti apakah fungsi ni? Fungsi ni adalah untuk serap air daripada hidrogen. Maklumlah hidrogen keluar dari air kan. Basah-basah ada air. Jadi masuk kat sini nanti dia seraplah air yang ada. So nanti kat sini hidrogen yang keluar adalah kering. Okey, faham tak? Hidrogen kering. Jadi sebenarnya hidrogen ni berasal daripada tindak balas logam dengan asid sulfurik. Okey, faham? Okey, sampai sini okey tak guys? Sebelum cikgu nak teruskan lagi. Faham tak proses dia? Jadi hidrogen yang dihasilkan ni sebenarnya tindak balas logam dengan asid. Jadi hidrogen ni mudah terbakar. Jadi kena berhati-hatilah kita handle. Jadi untuk menjadikan eksperimen ni lebih adil, kita buang air. Nanti orang tanya pula, dalam tu ada air lah, tak aci lah. Jadi dia buang air melalui kalsium klorida kontang. Jadi keluar hidrogen kering. Hidrogen ni sebelum dipanaskan yang bawah ni, sebelum dipanaskan, dia akan alirkan dulu banyak-banyak. Dia akan alirkan hidrogen dan dia akan cucuh api kat sini, nyalakan api supaya hidrogen lalu aja. Tujuannya apa?
Tujuan supaya dalam ni kosong, tak ada oksigen. Oksigen semua dibuangkan. Jadi dia sentiasa alihkan je, tak putus-putus. Selagi sperma ada, selagi itulah hidrogen ni akan dialihkan dan kita akan buat pembakaran kat sini supaya oksigen tak masuk. Sebab ada api tu kan, jadi dia terbakar je kat sini. Kalau dibiarkan nanti oksigen masuk balik. Jadi dibiarkan terbakar. Okey, bila dah terbakar nanti, dah nyalakan kat depan ni, oksigen tak boleh masuk, dia mulalah panaskan kita punya oksida logam tadi. Dia mula panaskan. Jadi sebenarnya kita nak kat sini lah. Kat depan ni sebenarnya adalah untuk menghasilkan oksigen je. Okey, bila dia panaskan, jadi tengok hasil dia macam mana. Okey, katakanlah kalau kat sini dia pakai aluminium ya. Dia kata aluminium oksida. Adakah bertindak balas? Kita cek balik. Jom kita cek atas. Okey. Kalau kita guna hidrogen dengan aluminium, tak boleh. Kan? Sebab aluminium tinggi sangat. Aluminium tu lebih power daripada hidrogen. Kan? Walaupun kita guna aluminium, so pemerhatian kita apa? Tiada perubahan lah. Tiada perubahan. Kenapa? Sebab hidrogen bawah, jadi dia kurang reaktif berbanding aluminium. Jadi dia tak mampu nak mengambil oksigen daripada aluminium. Okey, faham? Jadi aluminium ni kalau nak ambil oksigen kena guna cara lain. Adalah cara dia. Nanti kita belajar lah minggu depan kot. Okey, lepas tu zinc pula, tengok zinc. Zinc dengan hidrogen, mana lagi tinggi? Jom kita check. Zinc dengan hidrogen, zinc tinggi lagi guys. Zinc tak boleh. Zinc dengan karbon, menang karbon. Tapi zinc dengan hidrogen, menang zinc. Sebab zinc dekat atas. Jadi dekat sini pun, kalau kita buat pembakaran dengan hidrogen, maka zinc pun sama, tiada perubahan. Sebab zinc tu tinggi. Kenapa? Sebab hidrogen kurang reaktif lah nak banding dengan zinc. Macam tu caranya. Okey, kita tengok ferrum pula, besi Jom tengok ferrum. Ferrum kat mana? Ferrum bawah dia, cun. Bawah dia mesti ada power. Bawah dia mestilah ada berlaku tindak balas kimia. Jadi ferrum dengan nyalaan malap ya. Sebab dia dekat sangat dengan hidrogen, jadi dia tak powerful sangat. Ini berlaku kerana hidrogen lebih reaktif berbanding ferrum. Dan ingat, setiap baki dia mesti berwarna kelabu. Okey, kelabu ya. Pepejal kelabu ya. Plumbum bawah sikit. Plumbum bawah sikit dia macam terang lah kan. Dia macam terang sikit. Baki berwarna pepejal kelabu juga. Kelabu. Tapi cikgu rasa ni malap lah. Ni malap ya. Sebab yang paling terang kuprum guys. Kuprum ni terang. Kuprum ni nyalaan terang. Alamak, tak muat lah pula. Nyalaan terang ya. Kuprum ni nyalaan terang. Baki dia berbeza sikit. Baki ni pepejal perang. Brown. Kuprum je warna perang. Yang lain semua pepejal kelabu. Okey, jadi kat sini hidrogen lebih reaktif, hidrogen lebih reaktif. Gitulah ceritanya. Cikgu rasa cukup lah untuk malam ni kot. Banyak dah nak hafal ni. Okey, sebelum bersurat kita hafal dulu lah. Kalau nak cantik, mesti ambil zat besi setiap pagi cun hingga habis. Korang selalulah sebut tu lama-lama dia biasalah.
Biasa namanya. Jadi kalau nak kalium, natrium. Okey, boleh. Okey, nama-namanya dekat buku teks pun ada. Dekat buku teks ni cikgu bagi simbol je guys. Tapi kan dah biasa nanti dah tahu dah kalium, natrium, kalsium, magnesium, aluminium, zinc, ferrum, stannum, plumbum, cuprum, hidrogen lah, mercury, argentum dan juga aurum. Selamba je guys. Yang penting kan, yang penting untuk form 3 dia tak payah hafal semua ni. Yang penting selalu keluar antara magnesium sampai cuprum sahaja guys. Ini saja yang popular. Jadi korang tak payahlah nak ingat-ingat semua sebenarnya. Itu je. Mercury ke bawah dia tak nak dah pun. So, okay guys. So, minggu depan kita nak belajar macam mana kita nak buang oksida dekat magnesium dan juga aluminium pula. Macam mana ni? Dia power sangat ni. Karbon kalah, hidrogen pun kalah. So, siapa yang kuat daripada dia? Itu kita bincang minggu depan. So, okay guys. Boleh guys sebut sedikit? Jadi yang atas-atas ni kalau korang tak nak hafal pun tak apalah. Ini sebagai mukadimah aja dan dia pun taklah popular sangat. Tapi adalah, tapi dia kurang popular.